Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Said. Nombor matrik 068015. Hari ini saya akan membentangkan, saya wakil daripada kumpulan 6 akan membentangkan huraian kitab yang bertajuk Ahli Sunnah Al-Asy'ariyah Syahada Ulama Al-Ummah wa Adillatuhum, yang dikarang oleh Syekh Dr. Fauzi Al-Anjari dan Syekh Hamdi Sinan Al-Masri. Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan salah satu aliran yang terdapat dalam Islam. Ahli Sunnah wal Jamaah berasal daripada dua perkataan, iaitu Ahli Al-Sunnah dan Al-Jamaah, yang memberi maksud golongan yang mengikuti pegangan Nabi SAW atau mengikuti jalan hidup baginda SAW dan jemaah para sahabat, terutamanya para Khulafa Ar-Rasyidin yang dididik oleh baginda SAW. Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah meliputi ajaran-ajaran Islam mengenai akidah, syariah dan akhlak yang dibawa semenjak zaman Nabi SAW serta para sahabat baginda SAW. Istilah Ahli Sunnah wal Jamaah diambil dan dirumus oleh ulama berdasarkan riwayat hadis daripada Abdullah bin Amri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah berpecah Bani Israel kepada 72 kelompok, manakala umatku yang berpecah kepada 73 kelompok, di mana kesemuanya akan ke neraka kecuali satu kelompok. Mereka bertanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab, mereka adalah golongan yang berpegang kepada ajaranku dan para sahabatku. Riwayat Al-Tirmizi. Berdasarkan kitab Asy'ariyah, akidah sebenar Ahlu Sunnah wal Jamaah, iaitu terjemahan daripada yang kitab tadi yang dikarang oleh Syekh Hamdi Sinan Al-Masri. Terdapat beberapa penerangan berkaitan cabang-cabang dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana lafaz Asy'ariyah digunakan kepada mereka yang mengikuti metodologi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam akidah, tetapi bukan semata-mata mengikuti, melainkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abu Hasan merupakan seorang tokoh yang menjadi petunjuk kepada Al-Salaf kerana beliau masih mengikuti kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dalam ilmu fiqah. Walaupun berlaku perselisihan pendapat dalam cara mengambil dan mengeluarkan hukum, tetapi mereka bersepakat tentang sumber rujukan utama. Begitulah juga pandangan beliau dalam bab ilmu usuluddin, di mana pandangan beliau berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan semuanya mengikuti jalan As-Salaf As-Saleh, menisbahkan kepadanya hanya sebagai petunjuk. Golongan ulama yang menerangi jalan tersebut tetapi cuba dipadamkan oleh kumpulan bid'ah dan golongan yang mengikuti hawa nafsu. Hafiz Ibnu Asakir radhiyallahu anhu berkata menerusi tabiin kitab Kaz Al-Muftari surat 359, kami tidak dapat menerima dakwaan bahawa Abu Hasan telah mencipta mazhab yang kelima. Bahkan beliau telah menegakkan sebahagian Al-Sunnah wal Jamaah yang telah terhapus daripada golongan bid'ah. Beliau menjelaskan perkataan ulama yang sebelumnya daripada mazhab 4 dan selain daripada mereka yang telah kabur dan diputarbelitkan dan menggilap ajaran-ajaran syariah yang terhapus kerana pendustaan pelampau agama. Maka dari kata Hafiz Ibnu Asakir radhiyallahu anhu dapat kita lihat bahawa Imam Abu Hasan ini merupakan tokoh yang telah menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak pernah mencipta mazhab lain. Ini merupakan penyelewengan yang cuba dilakukan ahli bid'ah bagi mengatakan beliau telah membawa mazhab baru. Selanjutnya berkaitan kitab ini akan dibicarakan antaranya seperti perselisihan akidah, kesan dan sebab Asy'ariyah ini merupakan akidah sebenar Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Haziq bin Badrul Hisham, nombor matrik 065369. Jadi saya akan menerangkan sebab Al-Asy'ariyah adalah agama yang benar. Maka first adalah Al-Asy'ariyah adalah merupakan pegangan yang benar kerana terdapatnya
dua imam besar iaitu Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka telah berjaya untuk menegakkan dalil-dalil atas pegangan salafus salih dan mereka juga berjaya mempertahankan akidah, membela Al-Quran dan juga sunnah. Antara sebab mengapa Al-Asy'ariyah dikatakan akidah yang benar adalah kerana ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana mafhumnya golongan yang terlepas dari neraka Allah Taala adalah mereka dengan jumlah yang besar daripada umat ini. Wujud juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana mafhumnya umatku tidak akan berhimpun untuk perkara maksiat. Maka dari ini dapat kita lihat bahawa ciri-ciri ini ada pada golongan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, ahli fiqh dan ahli hadis dan sebagainya. Mereka juga berpendirian tetap serta tidak mudah untuk sesekali memesongkan hati mereka dan juga melakukan perkara-perkara bid'ah. Ya, Imam Ad-Dawuddin Al-Ijzi rahimahullah berkata ketika membahaskan kitab Al-Firqah Al-Najiyah berkenaan golongan yang mendapat pelepasan dari api neraka, itu adalah mereka yang berpegang teguh pada ajaranku dan sahabatku. Iaitu adalah salah satu mafhum dari Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang terlepas dari siksaan api neraka itu adalah mereka yang berpegang teguh pada ajaranku dan juga sahabatku. Seterusnya, Al-Arif Billah Imam bin Ajibah rahimahullah telah menukilkan di dalam kitabnya iaitu Tafsir Al-Fatihah Al-Kabir atau dikenali sebagai Al-Bahr Al-Madid, iaitu beliau berkata apa? Golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah dari golongan Asy'ariyah dan orang yang mengikut panduan yang sahih. Seterusnya, nukilan dari Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya iaitu Al-Farq Baina Al-Firq berkata golongan yang ke-73 ialah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang terdiri daripada pelbagai peringkat, antaranya ahli fiqh, ahli hadis, ulama Al-Quran dan juga ulama kalam. Mereka ini tidak mudah menghukum dan juga tidak mudah untuk menuduh orang itu sesat. Ya, terdapat juga dari kitab Tafsir fi ad-Din karangan Hujjatul Mutakallimin Imam Abu Muzaffar Al-Asfirayini. Dalam nukilannya beliau berkata, hendaklah kamu mengetahui bahawa orang yang mengikut agama yang kami sifatkan ini berupa iktikad golongan yang berjaya, maka dia di atas jalan yang lurus. Sesiapa yang membida'ahkan, maka dialah yang sebenarnya orang yang melakukan bid'ah. Dan barang siapa yang menyesatkan, maka dialah yang sesat. Dan barang siapa yang mengkufurkan, maka dialah yang kafir. Ya, itu adalah antara salah satu sebab dan nukilan-nukilan daripada tokoh-tokoh besar. Dan juga tidak dilupakan Syekh Said Hawad, seorang pendakwah di jalan Allah Ta'ala, berkata di dalam kitabnya iaitu Jaulat fi Al-Fiqhain wal Kabar, iaitu beliau berkata masa berlalu dan umat Islam mempunyai pemimpin dalam pelbagai perkara iaitu akidah, fiqh dan tasawuf. Maka pemimpin akidah bagi umat Islam ketika itu adalah Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Ash'ari. Mereka telah menjelaskan kefahaman yang tulen berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan manusia juga menerima cara mereka daripada terpesong dan tersesat. Dan ingin juga saya ketengahkan bahawa ada pihak yang mengatakan bahawa Abu Hasan Al-Asy'ariyah dan juga Abu Mansur Al-Maturidi telah meninggalkan pegangan akidah mereka bersama para alim ulama yang lain. Mereka buat kerana apa? Mereka tidak ingin akidah ini berkembang. Jadi antara isu yang dibangkitkan adalah mereka meninggalkan kaedah takwil dan juga menggunakan kaedah tafwid. Ya, apa itu kaedah takwil dan apa itu kaedah tafwid? Dari segi metodologi,
Akidah Al-Asy'ariyah adalah dengan menggunakan kaedah tafwid yang menggunakan jumhur ulama salafus salih selepas mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk, dan juga mereka meninggalkan kaedah mentakwil ayat-ayat dan juga hadis mutasyabihat. Dan sebenarnya kedua-dua metod ini atau kedua-dua cara ini adalah benar di sisi agama, tidak ada masalah. Tetapi yang salah adalah menggunakan akal untuk memahami lafaz dan juga makna zahir yang kita mempertanggungkan, kita nisbahkan lafaz tersebut kepada Allah. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri bin Muhammad Zulkarnain 065454. InsyaAllah pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perselisihan di dalam akidah. Bagi menjelaskan permasalahan khilaf, iaitu perselisihan dalam akidah, ia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah usul, yakni asas, dan yang kedua adalah furu', iaitu cabang akidah. Usul pula terbahagi kepada usul agama dan usul mazhab al-sunnah wal jamaah. Manakala ilmu usuluddin, yakni asas agama, membicarakan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, keesaannya, kekal dan sedianya, juga sifat baharu alam ini, iaitu dengan mengetahui setiap benda yang wujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal kebenaran para rasul dan para nabi, dan banyak lagi daripada beberapa permasalahan asas agama. Maka hukum orang yang menyalahi permasalahan asas agama tadi ialah terkeluar daripada agama Islam tanpa ada khilaf antara ulama. Kerana apa? Kerana semua perkara itu adalah asas agama yang merupakan tempat binaan hukum hakam yang lain. Contoh golongan yang menyalahi permasalahan ini ialah Yahudi, Kristian, Majusi, Buddha, Hindu dan lain-lain. Kemudian kita lihat pula kepada perselisihan pendapat dalam bahagian kedua, iaitu tentang masalah furu', yakni cabang akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Permasalahan ini tidak menyebabkan kekufuran bagi mereka yang menyalahinya. Namun begitu, ia tetap menjadi isu yang sangat penting untuk difahami. Sebagai contoh berkenaan isu kebenaran kewujudan azab kubur, nikmat kubur, titian sirat, timbangan amalan, dan bermacam lagi permasalahan yang telah disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah daripada para sahabat, tabi'in dan ulama selepas zaman mereka. Maka terdapat hukum bagi orang yang menyalahi perkara ini, iaitu hukum mereka adalah dihukum fasik. Kerana apa? Kerana mereka telah sesat dan menyeleweng daripada kumpulan ahli sunnah wal jamaah dan pegangan Rasulullah SAW serta para sahabat. Sebagai contoh ialah apa yang berlaku di kalangan para sahabat, iaitu perselisihan antara mereka tentang adakah Nabi SAW melihat Allah pada malam Mi'raj. Sebahagian mereka seperti Ibnu Abbas mengiyakannya, manakala sebahagian yang lain seperti Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah menafikannya. Begitu juga dengan permasalahan penyiksaan ke atas mati dengan sebab tangisan ahli keluarganya, di mana ada setengah sahabat membenarkan dan setengah lain menafikannya. Dan banyak lagi permasalahan berkaitan dengan alam ghaib. Termasuk dengan dalam jenis ini, iaitu perselisihan yang tidak keluar daripada medan syarak, iaitu perselisihan tafwid dan takwil, di mana para ulama menyatakan bahawa sebahagian besar ulama salafus salih berpegang dengan kaedah tafwid. Terdapat satu golongan daripada mereka juga mengambil kaedah takwil. Sebahagian mereka mengatakan takwil, sebahagian mereka yang mentakwilkan ialah Sayyidina Ibnu Abbas. Saya akan menerangkan berkaitan dengan apa itu tafwid dan takwil. Tafwid adalah diambil daripada perkataan Arab, iaitu daripada kalimah fawadal amru ilaih, bermaksud rudduhu ilaih, artinya menolak atau menyerahkan kepadanya. Manakala tafwid dari segi istilah adalah menyerahkan pengetahuan makna nas mutasyabihat itu
kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak membahas maknanya. Kemudian takwil adalah berasal dari perkataan awwala, yakni kembali, dan dari segi syaraknya pula takwil ialah memalingkan lafaz daripada makna zahir dengan petanda yang menuntut tentang maknanya. Okey, bagi contoh ayat takwil dalam Quran adalah surah Al-Fat, yadullahi fawqa aydihim, bermaksud tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Berdasarkan kitab Tafsir Munir, kalimah yad bermakna pertolongan, yakni hidayah. Penggunaan kalimah tangan di sini merupakan majas kerana Allah SWT Maha Suci dari susunan anggota tubuh dan segala sifat jisim. Ulama salaf meyakini wujudnya tangan Allah tetapi tidak menyamai tangan-tangan makhluk yang lain dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Bermaksud tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Oleh itu, perselisihan yang berlaku dalam permasalahan ini tidak menimbulkan apa-apa kesan negatif kerana sahabat atau ulama salaf tidak pernah menyesatkan antara mereka. Beginilah keadaan yang berlaku antara golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain seperti perselisihan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hafiz Ibn As-Sakir dalam kitab At-Tabyin Al-Kadhbu Al-Muftari menyebut, para sahabat bila berlaku perselisihan pendapat antara mereka dalam beberapa permasalahan, mereka bersepakat tidak mengkufurkan sesama mereka yang berbeza pendapat dengan golongan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Razali, nombor matriks 065381. InsyaAllah hari ini saya akan terangkan tentang kepentingan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Dalam era generasi moden hari ini, terdapat banyak fahaman yang disalah tafsirkan seperti fahaman Mu'tazilah moden yang masuk secara halus dalam minda umat Islam pada masa kini. Sehingga kan fahaman ini boleh menggoyangkan akidah umat Islam secara halus. Pegangan mazhab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada Imam Asy'ari ini amat penting bagi menjaga akidah umat Islam era moden ini. Kerana terdapat ramai ulama mazhab Asy'ariyah ini berusaha bersungguh-sungguh untuk menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari mana-mana sifat yang serupa dengan makhluk. Ulama mazhab Asy'ariyah juga sangat bersederhana dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat kerana mereka bimbang akidah mereka akan terpesong sekiranya ayat-ayat mutasyabihat ini ditafsir secara berlebihan. Menurut Imam At-Tirmizi, tentang tafsiran ayat mutasyabihat di dalam Sunan At-Tirmizi jilid 4, ketika menetapkan mazhab tafwid bagi golongan salafus salih. Pada permasalahan ini, menurut ulama yang terdiri daripada pimpinan para ulama seperti Sufyan Al-Thawri, Malik bin Anas, Ibn Mubarak, Ibn Uyainah, Waqi' dan ramai lagi berkata, hadis ini diriwayatkan lalu kami terus mengimaninya tanpa dikatakan baginya tentang rupa dan bentuk. Inilah pegangan pilihan ulama hadis bahawa hadis perlu diriwayatkan sebagaimana ia telah diriwayatkan sebelum ini. Tidak perlu ditafsirkan serta tidak harus dikhayalkan dalam pemikiran dan tidak harus juga disebut tentang rupa dan bentuk. Selain itu, kepentingan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah juga meletakkan silibus tertentu dalam mengajar pemegang mazhabnya tentang penafsiran ayat-ayat sifat dan ayat mutasyabihat. Imam Al-Khattabi juga mengulas mengenai hadis nuzul dan nas mutasyabihat serta yang lain seumpamanya. Ia sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Asma' was Sifat yang menyatakan bahawa orang yang menyamakan nuzul itu dengan makna turun yang biasa difahami oleh manusia, iaitu turun daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah atau jisim yang berpindah daripada tingkat atas ke bawah, maka orang itu pasti akan mengingkari hadis atau firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bermaksud tiada satu pun yang sama dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Terdapat juga pandangan yang menolak keharusan untuk mentakwilkan nas-nas sifat dan mutasyabihat dengan makna yang umum, tetapi harus difahami oleh maksud yang sebenar. Kerana mereka beralasan sekiranya Al-Quran diturunkan dengan makna yang tidak difahami, maka ia akan merendahkan martabat Nabi serta menunjukkan Nabi tidak tahu untuk mentafsirkan ayat-ayat tersebut. Imam Abu Nas Al-Qushayri berkata dalam Ithaf Sada'at Al-Muttaqin jilid 2, jika tidak kita memahami ayat Al-Quran dengan sangkaan semata-mata, mereka telah berdusta dan mereka tidak perlukan Nabi untuk menafsirkan makna Al-Quran tersebut. Kita harus mentakwilkan nas sifat secara umum, melainkan sesuatu yang bergantung dengan zat Allah dan sifat-sifatnya. Mereka bersikap anti-takwil ini sebenarnya berpegang dengan doktrin tashbih tulen. Seterusnya, kepentingan lain akidah ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah adalah untuk memudahkan masyarakat mengenali dan lebih memahami sifat-sifat Allah sebagaimana yang diketahui umum. Ulama telah menyusun sifat-sifat Allah mempunyai 20 sifat. Imam Al-Allamah Hududi dalam kitab Syarah Matan As-Sanusiyah As-Surah, sebahagian daripada sifat yang wajib bagi Allah ialah 20 sifat. Namun, sifat-sifat Allah tidak terhad kepada 20 sifat sahaja kerana kesempurnaan tidak ada penghujungnya. Akan tetapi, Allah tidak memaksa untuk kita mengetahui kesemuanya. Kita juga boleh mengetahui sifat-sifat Allah yang lain sekiranya kita memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendalam serta mentakwilkan dengan cara yang benar. Sekian, terima kasih. Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ahli As-Sunnah wal Jamaah atau lebih sering disingkatkan sebagai Ahli Sunnah atau Ahli As-Sunnah serta Sunni ialah aliran agama Islam paling utama di dunia. Ahli Sunnah ialah mereka sentiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah ini dapat membersihkan akidah daripada sebarang kekeliruan dan kesesatan. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mempunyai kekuatan dalam budaya hidup masyarakat yang bersifat wasatiyah berbanding dengan pelbagai aliran pemikiran yang lain yang berkembang dalam masyarakat Islam. Ahli Sunnah wal Jamaah disebut dalam hadis sebagai kumpulan besar dan Rasulullah sentiasa mengingatkan agar umat Islam sentiasa merujuk kepada Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menunjukkan sebarang bentuk kekhilafan dan perbezaan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ma inni i'tasamtum bih falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnatan nabiyyi." Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan buat kamu dua perkara, selagi mana kamu berpegang dengannya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnatan nabiyyi. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan buat kamu dua perkara, selagi mana kamu berpegang dengannya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Seterusnya, asas kepada penerimaan sesuatu amalan kerana berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Ahli Sunnah wal Jamaah sering juga disebut aliran Sunni. Sesuai dengan apa cara sekalipun namanya, Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan aliran yang percaya sepenuhnya kepada sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. As-Sunnah juga digunakan untuk merujuk kepada perkara yang mempunyai dalil syarak, sama ada daripada Al-Quran maupun sunnah Rasulullah dan ijtihad para sahabat, antaranya sabda baginda yang bermaksud, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Riwayat Al-Tirmizi. Hidup diredai Allah kerana berada dalam jalan yang benar. Aliran Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan majoriti dalam Islam. Firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatagharraqa bikum an sabilihi zalikum wa wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari agama Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian, itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa.
Sabda Nabi yang bermaksud dan sesungguhnya umat ini akan berpecah kepada 73 golongan mengikut hawa nafsu. Semuanya di dalam neraka kecuali satu, iaitu Al-Jama'ah. Menurut Imam Ash-Shatibi, terdapat beberapa pengertian tentang Al-Jama'ah. Yang pertama, Al-Jama'ah bererti golongan majoriti dalam kalangan umat Islam yang terdiri daripada imam mujtahid, para ulama dan ahli syariah, dan umat yang mengikuti mereka. Yang kedua, kumpulan para ulama mujtahid. Yang ketiga, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, umat Islam yang bersepakat atau berijtima' atas sesuatu perkara. Seterusnya, menyamai terhadap pegangan Islam. Pegangan Ahlussunnah wal Jamaah yang berpaksi ke aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah menyamai kepentingan terhadap pegangan agama Islam itu sendiri, dan mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah adalah sama dengan mempertahankan Islam itu sendiri. Justru itu, kita haruslah berpegang teguh dengan pegangan ahli sunnah dan menjauhkan diri dari fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ada pun demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah dalam kalangan kamu, paling bertakwa dalam kalangan kamu kepadanya. Namun begitu, aku berpuasa dan berbuka, bersolat dan tidur dan mengahwini wanita. Maka sesiapa yang membenci sunnahku, ia bukan dari kalanganku. Maka hasil daripada penulisan ini dapat kita mengetahui bahawa Al-Asy'ariyah merupakan aliran yang seiring dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Hal ini kerana golongan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah merupakan pengikut dua pimpinan ulama yang agung, iaitu Imam Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka tidak menciptakan metod baru, melainkan mengikuti jalan salaf al-soleh. Mereka juga mengiktiraf segala pegangan salaf, mempertahan dan menyokongnya dengan dalil-dalil akal. Para ulama menisbahkan pandangan kepada mereka berdua disebabkan kemasyhuran mereka sebagai pimpinan jalan ulama. Maka kedudukan mereka seperti mana imam-imam mazhab 4 pada cabang ilmu fiqh. Orang yang mengikut salah seorang daripada dua imam ini sebenarnya telah mengikuti ulama salaf dan tidak terpisah daripada manhaj mereka. Kesimpulannya, kita lihat masyarakat hari ini kurang mengetahui tentang Al-Asy'ariyah disebabkan kurangnya pendedahan atau pengaruh yang kuat dari barat. Hal ini juga disebabkan tiada usaha dari masyarakat sendiri untuk hadir di masjid-masjid untuk mendengar kuliah agama, terutama berkaitan penerangan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka kita mestilah melazimi diri kita dengan sentiasa mempelajari dan mendalami ilmu berkaitan Ahli Sunnah wal Jamaah, terutama pada zaman sekarang di mana mudahnya aliran yang sesat atau menyeleweng meresap kepada golongan yang kurang mendalami ilmu agama. Pihak masjid yang bertanggungjawab mengadakan kuliah agama berkaitan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ini bertanggungjawab agar orang awam dapat mempelajari dan mendalami ilmu ini serta diberi pendedahan tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga setiap ulama Islam, setiap umat Islam dapat mendalami ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah ini agar berada di jalan yang benar dan tidak mudah dipengaruhi oleh musuh-musuh Islam. InsyaAllah itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.